Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 7 Oktober bersama saya, Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Proses pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai yang bermula jam 8 pagi tadi berjalan lancar. 9 pusat mengundi membabitkan 30 saluran akan dibuka hingga 6 petang dan selepas itu proses penjumlahan akan dibuat di pusat penjumlahan rasmi undi di Dewan Orang Ramai Felda Kemasul. Pada PRK kali ini, 16,456 pengundi akan menentukan calon yang mewakili mereka. Rokiah Said, warga emas berusia 80 tahun, menjadi pengundi pertama hadir menunaikan tanggungjawab di SMK Felda Cemomoy. Makcik kan apa? Boleh. Makcik ingat sebab mengundi ni awal-awal nak datang. Nanti kalau lama-lama makcik kan tak sihat. Tu je, dek. Jadi siap pukul berapa? Dari rumah? Semayang dulu dah siap, terus berkemas. Cik sendiri ada masalah kesihatan ke kaki ke tak larat ke? Taklah kaki dah dengan mata. Tak sihat. Sebenarnya hari tu makcik dah jatuh. Jatuh stroke. Ni boleh jalan pula. Dulu tak boleh jalan ni. Tapi walaupun ada masalah kesihatan tapi tetap semangat. Betul, semangat. Mana-mana pun makcik memang macam tu. Tak payah mengundi, gelap lagi dah ingat. Tak boleh tidur. Jika nak pergi mengundi, cakap anak ni. Macam tu lah. Kenapa Pak makcik sendiri rasa pentingnya keluar mengundi ni? Penting, rasa makcik penting. Sebab kita umur masih ada lagi kan. Kalau umur tak ada tu, tak ada lagi. Tak lagi ada, boleh jalan, makcik pergi juga. Sementara itu, Amir Mat Nuar berkata dia sanggup meredah hujan dari Kuala Lumpur semalam semata-mata untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Saya nak bertugas pagi ni tapi terpaksa balik semula ke KL. Nak kata macam mana, petang semalam saya balik terus daripada lepas berjabat terus balik ke sini. So dalam hujan gedah juga kerana kewajipan. Dan pagi ni terpaksa pagi-pagi, sebelum ni tak pernah lagi pagi-pagi lagi mengundi. So ini kali pertama lah saya keluar awal-awal ni teruja kerana dua tugas utama lah. Pertama untuk tugas pejabat saya, tugas untuk negara juga. Yang ini juga untuk masa depan negara. PRK Pelangai menyaksikan pertembungan 3 penjuru terdiri daripada Ahli Jawatankuasa UMNO bahagian Bentung, Datuk Amizar Abu Adam dari Barisan Nasional BN, Kasim Samad dari Perikatan Nasional PN dan Hasli Helmi DM Zul Hasli, calon bebas yang akan menggunakan simbol kereta. Kita ke berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang menyiasat pembabitan beberapa individu didakwa terbabit rasuah dan pengubahan wang haram ketika usaha pemulihan aset One Malaysia Development Berhad 1MDB oleh kerajaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki hari ini berkata ia turut membabitkan seorang peguam. Menurut beliau, siasatan dijalankan mengikut Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Tan Sri Azam mengulas laporan media berkaitan kehadiran pegawai SPRM ke beberapa premis peguam yang dilaporkan berkaitan dengan siasatan kes menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Sri Muhammad Adlan Berhan yang ketika ini berada di luar negara. Jelasnya kehadiran pegawainya ke premis milik peguam adalah tidak menyalahi mana-mana akta yang berkuat kuasa. Sementara itu, menurut sumber, seorang peguam adalah antara beberapa individu yang disiasat berhubung kes itu. Dalam isu berasingan siasatan yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung kes kecurian unsur nadir bumi di Kedah berjaya menemukan beberapa petunjuk baharu. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata sepanjang tempoh siasatan dilakukan, SPRM juga telah menggunakan khidmat pakar untuk mengenal pasti tempoh masa serta kuantiti unsur nadir bumi yang disyaki telah dicuri berdasarkan ujian-ujian makmal.
Jelas beliau siasatan kes berkenaan masih berjalan membabitkan siasatan berkaitan isu-isu rasuah, salah guna kuasa dan pecah amanah terhadap individu dan agensi-agensi penguatkuasaan yang terlibat. Bagaimanapun, Tan Sri Azam enggan mengulas lanjut tentang perkara itu kerana dikhawatiri mengganggu siasatan. Pada Julai lalu, 10 exco kerajaan negeri Kedah dipanggil memberikan keterangan kepada SPRM bagi membantu siasatan berhubung kes REE. Selain itu, media turut melaporkan seorang pegawai kanan Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah dan seorang wanita yang merupakan pengarah sebuah syarikat ditahan SPRM bagi membantu siasatan kes rasuah lebih 13 juta ringgit serta salah guna kuasa membabitkan isu berkenaan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknoh turut mengesahkan beliau telah dipanggil memberikan keterangan berhubung kes berkenaan kepada SPRM pada September lalu. Berita berikutnya, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib akan bekerjasama dengan agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk menyelaraskan bantuan kepada golongan asnaf dan miskin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata ia bagi mengelakkan berlaku pertindihan dan keciciran dalam menyalurkan bantuan kepada golongan tersebut. Dan kalau kita ingat kemarin yang Maklumat Perdana Menteri yang disebut tentang isu pertindihan ni antara pihak AIM contohnya, okey, dan juga agensi-agensi zakat. PM sebut macam tu. Maknanya hasrat dia ialah supaya tidak berlaku pertindihan. Jadi tak adalah nanti contoh dalam konteks pertindihan ni ada yang golongan asnaf yang miskin tadi dia dapat sampai JKM, dia dapat Mawib, dia dapat, jadi ada pula yang lainnya yang tertinggal. Jadi saya ingat dalam konteks penyelarasan ni memang saya setuju sangat dalam konteks dan insya-Allah Datuk Nizam akan cuba bincang sebab ni di kawasan ni yang terlibat di BKL contohnya, JKM juga terlibat. Mana dalam konteks Mawib ni ialah kita buat agihan zakat macam ni. Jadi saya rasa mungkin macam di BKL ke JKM mungkin boleh bertindak sebagai agensi yang lead lah, the lead agency, dan Mawib sentiasa bersedia dalam konteks ini untuk membantu. Mawib akan komunikasi dengan DBKL untuk memulakan task force penyelarasan. InsyaAllah yang itu kita akan buat. Asasnya macam tadilah kita sebut, maknanya kita nak pastikan supaya agihan-agihan yang dibuat ni lebih sistematik, teratur dan juga berkesan macam tu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyantuni serta menyerahkan bantuan kepada golongan asnaf dan gelandangan dalam program jejak gelandangan di Lorong Haji Taib 2 malam tadi. Program itu merupakan kerjasama kementeriannya dan Mawib dengan mengambil inisiatif turun padang memantau isu-isu viral berkaitan gelandangan di ibu kota. Tindakan pantas 3 anggota polis berjaya menyelamatkan pemandu sebuah kenderaan pelbagai guna MPV yang hampir tenggelam susulan banjir kilat di terowong Jalan Chan Solin di Ibu Negara. Dalam kejadian kira-kira jam 6 petang itu, 3 anggota berkenaan sedang bertugas mengawal lalu lintas susulan beberapa laluan di sekitar Ibu Negara ditenggelami air berikutan hujan lebat. Ketika bertugas, anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur itu terlihat sebuah kenderaan dalam keadaan terapung di lokasi kejadian dengan pemandunya masih berada di dalam. Timbalan Ketua JSPT Kuala Lumpur Superintendent Zulkafli Cik Lah berkata, melihat keadaan itu salah seorang anggota lantas terjun ke dalam air bagi menyelamatkan mangsa. Menurutnya, mangsa berusia 27 tahun itu pada mulanya tidak dapat membuka pintu bahagian pemandu yang sudah ditenggelami air. Bagaimanapun, pemandunya berjaya keluar melalui pintu penumpang belakang yang masih terapung. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, beliau memberitahu mangsa kemudian dibawa ke tempat selamat dengan bantuan anggota terbabit. Kita beralih ke perkembangan luar negara.
Keluarga suspek tembakan maut di sebuah pusat beli belah di Bangkok, Thailand membuat permohonan maaf secara terbuka atas perbuatan anak mereka. Kenyataan berkenaan dikeluarkan melalui 3 bahasa yang menzahirkan kekesalan atas kejadian yang berlaku. Kenyataan itu ditandatangani bapa kepada pesalah Juvana yang berusia 14 tahun itu turut memberi jaminan untuk bekerjasama penuh terhadap siasatan polis. Sebelum ini, Perdana Menteri Sri Tata Visin memberi jaminan akan mengambil langkah pencegahan bagi memastikan serangan senjata berprofil tinggi ketiga yang melanda Thailand dalam tempoh 4 tahun ini tidak berulang. Remaja berkenaan diberkas sejurus selepas melakukan serangan tembakan di pusat beli belah Siam Paragon Selasa lalu yang mengorbankan 2 mangsa dan 5 lagi cedera. Suspek adalah pelajar di sebuah sekolah swasta yang terletak hanya beberapa meter dari Siam Paragon sudah menjalani ujian psikiatri sebelum boleh dibawa ke muka pengadilan. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube. Atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.